Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Atira Ishak dari Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-7. Kami bersama anda setiap Jumaat jam 3 petang di MPC Facebook Live. Jangan ke mana-mana. Pada hari ini, saya bawakan anda topik Go Big with Digital to Boost Productivity of the Nation. Kita akan sama-sama mendengar pandangan dari tetamu jemputan kita pada hari ini, Dr. Halimatul Saadiah Let, Timbalan Pengarah Pertubuhan Produktiviti dari Delivery Management Office DMO MPC serta Encik Syaiful Bahrim Saleh daripada PCOM Advisor and Board Member Cyber Security Malaysia. Terima kasih Dr. Halimatun dan Encik Syaiful Bahrim kerana sudi bersama dengan kami di dalam rancangan MPC Productivity Talk siri ke-7 pada tahun ini. Teras 2, memacu inovasi dalam dan peningkatan seperti yang terdapat di dalam rangka tindakan Produktiviti Malaysia MPB setelah menekankan kepentingan teknologi pendigitalan, melonjak produktiviti dan daya saing industri. Boleh Doktor terangkan lebih lanjut bagaimana Go Big with Digital dapat membantu meningkatkan produktiviti industri? Terima kasih Atira dan tim CPD kerana menjemput saya untuk menjayakan MPC Productivity Talk kali ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pendigitalan perniagaan bukan lagi satu pilihan, malah ia menjadi satu kemestian untuk meningkatkan produktiviti untuk lebih berdaya saing dalam pasaran. Kita boleh lihat bagaimana beberapa buah negara telah menunjukkan tahap produktiviti yang tinggi dengan menyesuaikan diri dengan cepat kepada perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi. Dan jika kita lihat menurut laporan IMD World Digital Competitiveness Ranking, negara seperti Singapura, Korea, Jepun, Hong Kong yang telah membuktikan kesediaan negara tersebut untuk membudayakan cara baru dalam menghasilkan barangan dan perkhidmatan dalam menjalankan perniagaan. Bersama saya, Encik Syaiful Bahrim, mungkin beliau mempunyai pandangan tersendiri mengenai tahap pendigitalan peniaga-peniaga Malaysia ketika ini. Silakan, Encik Syaiful. Terima kasih Dr. Halimatun. Alhamdulillah, terima kasih menjemput saya ke studio MPC. Alhamdulillah, saya rasa tahap pendigitalisan di bahagian di industri SME amat memberansangkan disebabkan oleh banyak bantuan. Lebih-lebih lagi semasa pandemik ni ramai orang mengatur corak langkah mereka bagaimana nak tengok kepada bisnes model mereka yang lebih baik, dan dengan bantuan, galakan dan juga panduan daripada government agency seperti MPC dan lain-lain lagi. Jadi pihak industri saya rasa sedang bergerak dengan pantas sebab untuk orang kata nak survival dalam dunia tanpa sepadan ni, jadi penggunaan digital ni amat begitu penting sekali lah. Jadi kita teruskan lagi mendengar seterusnya Dato' Halimatun. Ya, okey. So jadi di sini intipati pelaksanaan inisiatif Go Big with Digital itu sendiri adalah berteraskan breakthrough yang membawa kepada inovasi dan perubahan, dan integriti yang menjadi asas pelaksanaan dan penyampaian, dan akhir sekali good yang mewujudkan keberhasilan yang baik kepada semua pihak yang terlibat. Jadi asas big ini ianya mencipta ruang dan peluang yang besar kepada perniagaan berkembang menjadi lebih produktif. Terdapat 3 kaedah untuk kita menerima guna teknologi digital. Pertama, melalui pembelian ataupun purchase, dan kedua, melalui rakan strategik ataupun partnership, dan ketiga, membangunkan teknologi tersebut ataupun develop, Dan Malaysia menyasarkan untuk berada
di kedudukan negara ke-10 teratas dalam transformasi digital menjelang 2025 melalui inisiatif Go Big with Digital. Baiklah doktor, sebentar tadi kita telah mendengar penerangan bagaimana Go Big with Digital dapat membantu meningkatkan produktiviti industri. Jadi bagaimana pula dengan usaha dalam merealisasikan aspirasi Go Big with Digital dalam meningkatkan produktiviti? Dalam merealisasikan aspirasi Go Big with Digital, transformasi minda produktif di kalangan individu pengurusan tertinggi adalah amat mustahak. Mereka sebenarnya adalah pemacu perubahan organisasi. Pucuk pimpinan sesebuah organisasi sama ada kerajaan, swasta ataupun perniagaan adalah ketua yang menzahirkan keupayaan organisasi ke arah pendigitalan. Kita saksikan video ini. As a leader mesti berani buat keputusan. Salah tak apa buat keputusan. Biasalah buat keputusan salah kan. Cerita comfort zone ni dah lama dah. Dah lama dah kita cerita leader-leader bercerita pasal comfort zone. Leader sendiri bercerita pasal comfort zone. Tapi leader tak keluar daripada comfort zone. Macam mana nak buah nak keluar? Siapa sangka setiakawan lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas Agrotourism Centre hasil kerjasama Farm Fresh dan Universiti Putra Malaysia. Kalau you compare last 10 years, kita bermula 2010 kan sampai sekarang dah 10 tahun. 60 ekor lembu tak ada apalah cerita nak pengurusan 60 ekor lembu, 2-3 orang pun boleh jaga kan. Kita buat semua manually, buat sendiri. Jadi untuk mencapai economy of scale yang itu kita kena expand. Economy of scale tu untuk you tambah orang pengurusan, untuk tambah ini, dia tak beri pulangan yang sewajarnya kerana economy of scale tu tak cukup. Our mission ialah untuk produce fresh milk yang sedap and then deliver within 48 jam secara konsisten, dan itu adalah KPI kita untuk ladang yang ini. Untuk menguruskan itu, kalau kata tak ada satu sistem yang efisien, delivery system kita tak sampai. Bila barang premium, harga dia mestilah premium juga. Tapi kita dekat Farm Fresh, kita nak bagi harga yang affordable. Digital teknologi yang ada dalam ni ialah daripada segi pengumpulan data. Jadi kita kena ada data-data yang spesifik untuk kita tahu prestasi ladang dan pengeluaran lembu kita. Bila kita dah tahu data-data ni, kita dapat troubleshoot. Data tu penting untuk kita. Kalau kata kita tak ada digital punya maklumat, kita tak tahu nak buat apa. Kita just assume. So, sebagai leader, kita dapat full control dengan kita boleh akses kepada data-data yang tadi supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Sebelumnya saya guna rapid exit. Jadi itu limitasi dia satu hari saya boleh perah 800 hingga 900 ekor. Dengan mesin yang baru ni saya boleh perah sekarang 1200 hingga 1500 ekor. Jadi pengeluaran lebih tinggi. Dengan tracking system boleh meningkatkan kita punya integriti dalam supply chain untuk kita deliver produk yang terbaik kepada consumer kita. Kalau you tak betul-betul jaga susu itu kan, belum sampai kita nak manufacture dekat kilang pun dia dah rosak. So tracking system ni sangat penting dan consumer kita rasa selamat untuk menggunakan produk kita, dan dia akan loyal dengan produk kita kerana dia rasa this is produk yang boleh kami percayai. Online platform adalah salah satu kaedah di syarikat kami macam mana kita mengumpulkan data untuk kita tengok customer behavior. Kita nak tengok pola pembelian, SKU mana yang laku. Jadi data-data macam ini kita tahu kita nak buat promotion of sales kita dan planning kita punya production pula. Dan tak ada banyak wastage dan kita boleh save dekat situ. Leader kena berani untuk invest. Banyak faedah yang kita boleh dapat daripada invest dekat digital ni. Bila dah skala yang besar ni, memang kita sangat memerlukan digital teknologi. Kita tak boleh lagi manual. If you want to grow big, kita kena berani ambil keputusan untuk invest dan how to penetrate the market, how to break the market. Tapi kalau kata kita masih tak nak terbuka dengan teknologi baru, saya ingat kita akan tertinggal. Untuk deliver produk yang bagus, kita mesti ada analisa supaya kita boleh deliver produk kita dengan selamat kepada consumer. Dan bila orang dah confident dengan produk kita, loyalty itu akan datang sendiri. Dengan digital teknologi ini dapat membantu kita menjadi pengeluar susu terbesar
negara dengan sekarang market share sudah 55%. That's what make people happy, stakeholder happy, pekerja happy, everybody happy, kau pun happy. Dalam membentuk minda produktif ke arah pendigitalan, MPC memfokuskan 3 strategi utama iaitu mendorong dan meningkatkan penggunaan teknologi di kalangan peniaga. Antaranya Nudging CEO, ya. Dan yang kedua, program khidmat nasihat, dan yang ketiga, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Okey, baiklah. Boleh Doktor huraikan secara terperinci mengenai 3 strategi utama yang Doktor sebutkan tadi, iaitu Nudging CEO, program khidmat nasihat dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ya, Atira. Yang pertama ialah Nudging CEO. Ya, Nudging CEO ini penting kerana hanya individu pengurusan tinggi yang berupaya untuk memacu transformasi digital di organisasi masing-masing. Ya, dan mereka perlu yakin dan percaya bahawa dengan menerima guna teknologi berupaya melonjakkan produktiviti perniagaan atau breakthrough results. Ya, justru itu MPC melalui Nexus telah menganjurkan beberapa program berbentuk galakan dan dorongan kepada industri untuk mentransformasikan perniagaan mereka ke arah pendigitalan, ya. Dan antaranya siri webinar Go Big with Digital bersama industri, ya. Dan platform Digital Solution Directory. Dan ketiga, MPC juga menyediakan alat pengukuran produktiviti melalui Productivity 1010 dan juga Flash Go Big with Digital. Manakala di bawah strategi khidmat nasihat, ya, salah satu program yang telah dilancarkan sejak 2020 ialah Business Virtual Advisory Clinic, ya, yang bertujuan untuk membantu peniaga membina semula kapasiti dan keupayaan mereka untuk bangkit semula meneruskan perniagaan selepas pandemik. Ya. Dan bagi strategi pembelajaran berdasarkan pengalaman pula, MPC menyediakan program MyReskill IoT kepada syarikat-syarikat yang ingin mendapatkan latihan tentang penggunaan teknologi IoT dan diaplikasikan di syarikat masing-masing. Encik Saiful pula mungkin boleh berkongsi dengan kita semua bagaimana penggunaan teknologi digital mampu membantu komuniti perniagaan dalam usaha mereka bangkit selepas terkesan akibat impak pandemik COVID-19. Bagaimana permulaan untuk transformasi ini boleh berlaku? Baik, terima kasih. Soalan yang bernas dan bagus. Lebih-lebih lagi kepada ahli-ahli perniagaan, ya, yang keluar daripada pandemik selama lebih 2 tahun ini. Tapi saya rasa saya nak tengokkan penggunaan digital amat berkesan, ya, sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Tapi jawapan saya nak tujukan kepada 3 peringkat. Yang pertama adalah peniaga atau usahawan yang baru, ya, yang mula atau keluar daripada universiti atau baru nak bermula perniagaan. Jadi ada cara-cara dia jika beliau usahawan itu mempunyai idea yang bagus. Itu ideation stage lah, ya. Jadi idea yang bagus, dapatkan pandangan, idea-idea supaya business model tu boleh digunakan dan boleh maju. Cari idea-idea daripada kawan, keluarga ataupun daripada orang yang telah melalui perniagaan tu yang telah berjaya ataupun daripada agensi-agensi kerajaan yang ingin membantu. Jadi yang untuk permulaan tu cubalah dengan secara yang menggunakan social media ke, menggunakan hybrid ke, ya, menggunakan teknologi dan juga menggunakan site yang atau produk-produk atau services di mana boleh mendapatkan harga yang berpatutan, mendapatkan rakan kongsi yang mempunyai pengalaman yang bagus untuk menjalankan perniagaan. Cara yang kedua, ya, yang adalah yang mungkin SME atau dipanggil MSME, micro enterprises, dan juga small medium enterprise, ya, ataupun para peniaga, ya, perusahaan yang small medium enterprise, perusahaan kecil.
Jadi mereka mempunyai pengalaman, ya. Tapi dengan pandemik, dengan selama 2 tahun ini, cara corak perniagaan mungkin berbeza. Mungkin perlu menggunakan social media yang lebih bernas, e-commerce, menggunakan internet, atau menggunakan orang kata social media influencer dipanggil ni, yang mempunyai orang kata pengikut-pengikut yang ramai. Saya kenal, ya, ada yang influencer umur 19-20 tahun mendapat pendapatan 6 angka. Itu memang cara-cara, dan dia punya orang kata pengikut-pengikut lebih kurang beratus ribu, 200-300 ribu. Dan juga internet perniagaan yang besar pun menggunakan mereka untuk menjualkan barang-barang mereka. Jadi itu salah satu cara, dan juga sekiranya penggunaan digital yang begitu efisien menaikkan kapasiti untuk berniaga, ramai orang akan mencari orang kata pakar-pakar ya di dalam dunia perniagaan ini. Dan pihak yang ketiga adalah yang advance lah, yang mahir lah. Dan ini saya syorkan, jumpalah yang pengedar-pengedar atau cari yang digital directory yang MPC baru keluarkan ni untuk mendapatkan nasihat pakar bagaimana untuk menggunakan digital tools ya, ataupun knowledge worker yang boleh menaikkan lagi tahap perniagaan dan mempercepatkan lagi lah perniagaan yang masing-masing. Sebagai permulaan lah ya untuk saya ceritakan. Terima kasih. Okey, Cik Saiful, bagaimana pula dengan hala tuju industri untuk menjayakan usaha kerajaan dalam mencapai transformasi digital? Baiklah ya. Memang hala tuju ni kita perlu fikirkan dengan sedalam-dalamnya ya, sebab dengan pembukaan perniagaan ya, bukan hanya di dalam negeri tapi ini borderless, di mana pemikiran itu dengan menggunakan pendigitalan dan juga menggunakan pengalaman kepakaran dan juga rangkaian network secara global juga adalah ciri-ciri yang utama untuk menjayakan perniagaan anda ya, sama ada yang baru ataupun yang tengah medium size ni ataupun yang besar, yang advance pun. Jadi fokus adalah kepada capability dan capacity. Bagaimana untuk menjalankan perniagaan sama ada kecil, medium ataupun yang besar. Di mana cara untuk menyebarkan lagi dari segi marketing, pengenalan, untuk mengenalkan produk ataupun services tu perlulah dibuat dengan secara cepat dan padat. Jadi capacity, capability sesebuah syarikat atau usahawan itu perlu digerakkan dengan cara yang begitu orang kata mengikut alam maya lah, secara digital ni, orang kata dengan secara komputer, one touch saja dah sampai ke seluruh dunia. Jadi boleh dapatkan nasihat-nasihat daripada orang yang telah menjalankan perniagaan secara digital, secara alam maya. Jadi kita perlukan dengan menggunakan digital dan juga menggunakan idea yang bagus dengan nilai-nilai yang bagus ya. Ini yang kata core values. Sebab orang kadang-kadang ni memang berhasrat mempunyai capacity capital yang ada tapi tidak mempunyai nilai-nilai cara yang orang kata servisnya bagus, cara respect kepada customer, juga cara mendapatkan value chain ya, dengan menyebarkan produk orang kata end to end delivery dengan secara logistik yang bagus, dan sekiranya ada masalah kita perlu selesaikan masalah itu dengan cepat. Jadi ini services ya, customer services, pelanggan tu perlu kita jaga. Dan seterusnya adalah dari segi R&D, research, penyelidikan untuk memperbaikkan produk dan juga services seterusnya. So, orang kata kesinambungan untuk memberikan produk yang bagus, yang telah mempunyai penyelidikan yang bagus juga perlu kita tekankan. Jadi akhirnya dengan cara yang bagus, dengan bantuan daripada rakan niaga luar negara pun perlu ya. Network yang begitu orang kata boleh dikatakan bernas ya, dan juga dengan tolongan daripada kerajaan, agensi-agensi yang memberi galakan, jadi pasti kita dapat menyebarkan lagi perniagaan kita dengan besar. Jangan lupa ya, kita boleh melaluikan virtual advisory clinic sekarang ni dengan cara maya aja boleh dapatkan pengetahuan. Dan juga kita mesti ada dari segi mentor-mentor kita, motivator kita ya, untuk menjalankan perniagaan. Jadi setakat itu saya rasa cukuplah untuk penjelasan dari segi tahap tuju industri berkaitan dengan perniagaan menggunakan digital. Okey.
Akhir sekali, apakah harapan industri terhadap kerajaan dalam memastikan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan dapat direalisasikan? Alhamdulillah ya. Harapan dengan kerajaan memang besar, tapi saya nak pesankan kepada usahawan ya, sama ada kecil besar sederhana, mempunyai inisiatif sendiri ya, idea yang sendiri, ideation stage tu, mempunyai orang kata inisiatif yang tahap tekan dengan dia punya fokus kepada untuk berjaya. Itu yang usaha ya. Dan seterusnya harapan dari segi industri kepada kerajaan adalah infrastruktur yang bagus. Ya, mungkin dari segi bukan hanya dari segi kewangan, ya grant ke, inisiatif ke, VC daripada kerajaan ke, bantuan daripada network yang ada, juga dari segi infrastruktur, kemudahan-kemudahan network yang perlu untuk ahli perniagaan, usahawan untuk menyebarkan produk mereka. Kadang-kadang ni untuk permulaan ni orang kata crossing the chasm ni ya, untuk permulaan tu fast to market, ini perlu didapat bantuan ya, petunjuk ajar daripada penasihat ke ataupun daripada pihak kerajaan juga boleh mendapatkan satu struktur untuk meningkatkan lagi. Orang kata macam sandbox, macam dulu Cradle pun ada membantu ya, banyak lagi agensi kerajaan bantu, bukan hanya kewangan tapi dari segi untuk menaikkan lagi tahap idea tu kepada tahap commercial, untuk menjalankan komersial atau apa kata monetization untuk idea-idea yang bagus. Bukan hanya di negara sendiri tapi insyaAllah di negara jiran ya, di Southeast Asia dan seterusnya di negara-negara barat dan seluruh dunia. Dengan itu saya rasa bantuan daripada kerajaan, agensi kerajaan itu saya rasa amat penting. Juga dari segi persatuan ya, banyak persatuan-persatuan Chamber of Commerce ni pun boleh memainkan peranan yang penting untuk membantu usahawan syarikat yang kecil supaya kita gabungkan, merger ya, bersama untuk mendapatkan satu kompetitif perniagaan untuk bersaing ya di peringkat dunia. Saya rasa saya syorkan selamat maju jaya lah kepada semua yang mempunyai tekad yang besar untuk berkembangkan perniagaan masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Halimatun dan Encik Syaiful Bahrim di atas penerangan serta perkongsian yang bertajuk Go Big with Digital to Boost Productivity of the Nation. Bermula dari intipati pelaksanaan inisiatif Go Big with Digital, 3 kaedah untuk kita menerima guna teknologi digital dengan usaha dalam merealisasikan aspirasi Go Big with Digital dalam meningkatkan produktiviti. Seterusnya, penerangan mengenai 3 strategi yang difokuskan oleh MPC bagi mendorong dan meningkatkan penggunaan teknologi digital di kalangan peniaga serta hala tuju industri untuk menjayakan usaha kerajaan dalam mencapai transformasi digital. Sekali lagi, MPC mengucapkan terima kasih kepada Dr. Halimatun Saadiah Led, Deputy Director Productivity Growth Delivery Management Office DMO MPC serta Encik Syaiful Bahrim Saleh, PCOM Advisor. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Diharapkan perkongsian dari kedua-dua speaker tadi memberi manfaat kepada kita semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif. Bersamalah kita Go Big with Digital.